static route untuk IPv4, IPv6. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar about default route. It is a static route, but one of the type of static route is default route. Okay, so default route is static route that match all packets. Macam saya cakap lah. So contoh kita malas nak configure satu ataupun kita dah buat satu rules, kalau lain-lain destination tak match, kita akan forward dia kepada satu default default route lah. So konsep dia macam contoh dalam komputer saya ni. Okay, saya nak pergi, takkan dekat komputer saya ni saya nak install full route, maksudnya dekat okay, so dekat sini nampak tak di default route ni. So contoh komputer saya nak pergi ke internet, takkanlah ada komputer saya ni saya simpan semua route dekat internet beratus-ratus ribu kan. So kalau nak simple, dekat komputer saya ni saya just specify default route. So any network yang saya nak pergi, saya just forwardkan kepada saya punya router dekat rumah saja. Maksudnya saya just forward any packets. Okay, simple. So kita tak payah nak configure all the destination. Okay. Contoh kalau dalam enterprise punya contoh, okay. Saya buka balik packet tracer semalam. Okay. So semalam kita dah try, kita try ping antara PC1 dengan PC3. Balik nak test. Okay, boleh. Okay, so kalau contoh bila saya nak configure, contoh router 1, saya kena configure dia untuk dia reach ke semua network yang dia tak boleh nak reach. Macam ni, yang bukan directly connected. Ni. Okay, so contoh dalam satu senario, saya tambah satu router lagi untuk represent satu branch yang lain. Okay, contoh dekat sini. Okay, saya configure dekat sini. Dia pun dah penuh. Okay. Sinilah contoh, tambah satu lagi. Okay, so contohlah saya namakan dekat sini branch punya router lah. Branch. Okay. So let's configure. Extend dia daripada sini.
Okay, so let's say ni LAN untuk satu branch. Letak switch satu kat sini. Tu letak satu PC. Kita sekejap. One six. And 5 ataupun 6. Okay. Okay. Pergi ke router. Sebelum tu kena enable routing. IP routing, IPv6 unicast routing. SB kosong. Itu 168.4. So, it. Okay. Some A dot 1 25 Okay. So try ping PC 192.168.4.10. Tengok. Okay, boleh. IPv6 pula. Okay. Cafe 4 dot apa IP alamak saya. Okay, IPv6 okay. Okay. So sebelum ni kalau kita contoh kita nak configure router ni nak pergi keluar, maksudnya contoh nak pergi ke network ni, so kita kena configure satu-satu kan, kita buat IP route untuk network ni, IP route untuk network ni, yang selain daripada directly connected network. Oh ya, saya tak on kan lagi router ni.
Okay, so sebelum ni lah macam kita buat sebelum ni, kalau contoh nak configure, so saya kena letak IP route ke sini, ke sini, ke sini, untuk ke sini, untuk ke sini, dan next hop dia adalah R3 ni, kan? So instead of that, apa kita buat default route? Pasal kita tahu branch network ni dia hanya ada satu jalan je nak pergi ke sini. So apa kata kita buat just match any destination, kita just forward je ke router R3 ni. So itulah bagusnya kalau kita ada default route. Okay, so senang cerita. Oh, saya tak enable lagi. Sekejap. Configure interface kat sini. Ni lupa. Gigit tu sama. Oh, shutdown. Okay. So, macam ni kita nak buat default route. So, macam sama juga kita guna command IP route. Okay, IP route. So, instead of kita letak spesifik destination network macam 192.168.2.0, so kita letak just untuk IPv4 kita letak 00.0. So, maksudnya dia match any IP. Right? Dan dia punya subnet mask pun 0.0.0. Okay, so next hop dia kita letak yang kat sini lah. Router 3 punya next hop interface dekat ni IP interface untuk R3 dekat sini. Okay, so kita letak 192.168.3.2 tadi. Okay, tu dah ada. Dan untuk IPv6 pula, IPv6 route. Okay, so dia punya ni pula, dia adalah ini, double colon, slash, saya lupa, slash 0, tak silap. 6. Betul. So colon IPv6. So maksudnya dia match any IP address dalam IPv6. Okay. So dan next hop dia adalah yang ni lah interface kat sini. So 201 DB8 3.2. Right. 3.2. So kalau kita tengok show IP route untuk IPv4 contoh, dia ada satu entry, nampak tak? Dia ada directly connected, so dia ada dua connected, so satu kat sini point to point, satu dekat sini dalam satu domain ni, broadcast domain ni. Okay, dua connected dan satu nampak dia akan match any IP. Okay, so contoh kalau kita okay, tak apa, saya kena buat return route, tak apa, saya kena configure lah untuk router ni, kena letak return route. Okay, siap saya configure. Okay, kita nak pergi ke 192.168.4.0. 192.168.3.1 route.
Alamak silap. 54 pula. 54. So ni juga. Ganti route untuk ni. Saya nak supaya network ni tahu nak pergi ke network ni lah. So ini pasal kita tak buat default route kan. Okay, tapi ni kita buat default route. Okay, tak apa. 192.168.4.0. Next dia adalah 192.168.1. Okay, 0. .1. Okay, kat situ .1. Okay. DB6 route. And DB8 FA 4.0/64. The next hop dia adalah 001 DB8 FA 1. Ini pun sama. Route 8.4.0. So next hop dia adalah 172.16.2.2 IPv6 DB8. Nampak tak leceh dia kalau buat static? Setiap tu lah nak kena buat manual kan. So that's why memang agak kalau dalam network besar ni mau akan pakai dynamic lah kan, OSPF selalunya. Okay. Next office. Okay. Okay, contoh daripada PC ni kan, kalau dia nak pergi kan kat sini saya dekat branch ni saya tak configure pun route dia untuk pergi ke network sini. Tapi cuba tengok kita boleh ping tak. Okay, so daripada PC sini, network sini saya ping PC1. Untuk saya ping PC1 is 172.16.3.10. Okay. Okay, boleh dah. Okay, tadi dia populate dia punya MAC address table. Okay, so kenapa boleh? Pasal dia default route. So dia hantar paket ke router ni. So router ni walaupun tak tahu nak pergi ke tu, tapi dia match dekat default route tadi. So dia forward je kat R3. Okay, nampak tak senangnya? So selalunya kalau orang buat default route ni, kalau contoh dekat branch kan, dekat branch selalunya ada satu router je dan dia ada satu link je nak balik ke HQ contoh kan. So instead of dekat branch tu kita install OSPF yang ataupun dynamic yang akan menggunakan memori dan RAM, kalau nak simple kita just buat default route je lah. So dia router tu dia forward ni.
dia forwardkan ke dia punya next hop punya router tu. Sama juga konsep macam kat rumah kita kan, kita langgan dengan Unify. Dekat kita punya modem dekat rumah tu, takkanlah kita nak simpan semua routing table besar-besar kan. Pasal routing table ni, contoh macam ni, dia akan ambil memori tau. Show IP route ni, dia akan consume memori. Okay. So, untuk kita buat dia lagi mudah, kita buat default route lah. Okay. Tapi syarat dia kalau kita tak ada, kita hanya ada satu path lah kan. Kalau kita ada dua path susah kita nak buat apa ni redundancy. Tapi kalau kita ada satu path memang kita akan buat default route. Okay. So macam konsep kat rumah tu Unify tu. So senang cerita Unify kita ni dia dah install dah dia punya default route tu. So any network ke internet kan, contoh kita nak pergi Google ke 88, nak pergi cloud dia apa, nak buat nak pergi ke OpenDNS 111, router kita dia tak tahu pun nak pergi ke macam mana dia nak sampai situ. Tapi dia just forward je dekat router ISP tu. So biar ISP nya router yang determine route yang terbaik nak pergi ke destination dia. Okay, so kalau kita tengok trace route tadi daripada PC 0 ke nak pergi ke PC 1, kita buka balik. Let's say kita trace search. Okay. Search pergi ke 172.16.3.10. Okay. Kita tengok first hop dia adalah router ni .4. Okay, nampak network ni, interface ni betul dia akan forward ke sini. Next hop dia adalah dia akan forward ke 3. Apa ni? Alamak ni silap ni. Ni 3 ni 3.2. So 1.2 sini betul ke sini. Dia forward tu lah. So kita tahu lah path dia. So ada berapa banyak hop tu? 1 hop, 2 hop, 3 hop, 4 hop. 1 hop, 2 hop, 3 hop, 4 hop. Okay. Okay, so far the question tak about default route? Okay, is it okay? Okay, sir. Alright. So kita pergi ke next concept which is floating IP. Floating IP ni pun penting. Next is tadi default static route. Kita dah buat. Macam ni kita nak verify. Static route sama, kita guna command okay, ni. Kita guna command show IP route. Kita buat IP table show IP route. Okay, so dia ada X static tapi nampak tak kat sini dia ada bintang kat tepi S tu. So candidate default route. Okay. Okay. So kita teruskan dengan the next concept which is floating static route. Okay, floating tu apa? Dia static route juga tapi another type of static route. So another type of static route is floating static route. So floating static route are static route that are used to provide a backup path to a primary static or dynamic route. So the floating static route is only used when primary route is not available. So to accomplish this, the floating static route is configured with higher administrative distance than the primary route. Okay, kan kita belajar kan ada AD, which one yang dia akan percaya dulu, dia akan utamakan dulu. Okay, so contoh, saya buat lagi satu path dekat sini. Okay, so contoh saya buat lagi another path here. Router ni saya tambah cut sekejap. Ada kosong lagi tak? Oh, okay, nasib baik ada. Okay. Ada. Ni ada tak kosong? Okay. Okay. Kau balik. Okay, so kita buat another path. So daripada R3 ke saya tak tambah. Oh.
think I dah tambah kat sini. Oh, sini. Satu, dua, tiga. Ha? Oh, ni dah penuh juga. Oh, ni lah. Tambah ni satu lagi. Sorry. Okay. Alright. So, kita tambah satu lagi. Antara branch ke ni lah. Macam ada satu bypass. Saya tak tambah lagi. Saya tambah kan. Allah. Oh. Okay, pergi 002, pergi ke R1. Okay. So, kita namakan network ni, apa kat sini ada? 173, ni boleh lah ni. Ini 4 lah. 4. Kat sini got 4. Alright. Ni, let's configure this first. Okay. So, let's configure this. So, this is what? Gig 002. Enable, config. This is gig 002. Address 172.16.4. Let's say belah sana 2 lah. Okay. So 25, 25, 25. 2 pula. 1 lah. 1. So untuk IPv6 201 DB8 SAD 4 dia adalah 1/64. Okay, no shot. Okay. Apa ni kita configure? Ni gig 002 juga ke? Yep, right. Enable S172.16.4.2 IPv6 address 8 SCD.4/64. No shutdown. Okay. So let's do a floating IP. So maksudnya dia ada 2 static route, which is one static route is preferred by the others. Okay, contoh branch ni saya nak buat static route, saya nak buat 2 default route. Okay, kalau kita tengok dekat dia punya routing table, so first saya ada default route 1 pergi ke sini. Contoh saya nak tambah lagi 1 default route ikut sini. Okay, contoh ikut sini So tapi saya nak supaya by default dia akan lalu sini. Kalau anything happen, link ni dia akan
fall over kat sini. So contoh, itulah gunanya floating IP. So saya buat IP route, okay, sama 0.0.0.0 0.0.0.0 default route. So next hop dia hantar kat sini. Ni untuk second default route 4.2. Okay, so saya akan letak metrik kat sini. Kan kita belajar dekat sebelum ni, kalau kita ikut AD, administrative distance, contoh kat sini kan kita boleh letak distance, metrik dia. Yang paling rendah yang lagi dia percaya, maksudnya yang lagi dia prefer. So kat sini kita letak 5. Okay. Okay, so kalau kita tengok kat IP route table sekarang ni, dah ada 2 lah. Okay. Dia install 1. Okay. Kalau kita tengok IP route untuk 0. Okay. Tak letak ke? Gig 002. 002. Dot 1. Itulah kat sana is dot 2. Betul. Dot 2 kan. 416. 4.2. Okay. So kalau kita show IP route static, okay, so kalau kita tengok tadi, ada 2 static route kan. So satu dengan kita tengok curan. Power tak ada. Situ tak ada power ke tak? Tak charging? Okey, okey. Okey, sama balik. So, kalau kita tengok kat sini section 0, so kita ada 2. So, kita ada satu default route pergi ke 192.168.3.2 dengan dia punya AD default 1. Kalau untuk satu lagi 172.16.4.2 kan kita ada 5. So yang yang dia prefer, maksudnya yang di-install dalam routing table adalah yang AD rendah lah, yang 3.2 ni, nampak? Pasal dia ada AD yang rendah. So kalau contoh dekat link ni down, so dia akan buang route ni, dia akan install route yang lagi satu. Dia pun masuk. Okay. Right. So contoh kita try shutdown port. Ni port apa? Gig 000. Okay. Let's see. Let's simulate shutdown. Okay. So kita tengok IP route dia. Yang satu gitu. Okay, nampak? Dia akan tukar kepada dia punya route lagi satu. Dia install pula yang belah sini. Pasal kat sini dah down. Itulah maksudnya floating IP. Dia untuk dia punya redundancy, dia punya backup. So contoh kalau kita upkan balik. Okay, no shut. So
Okay, dia up balik. So kalau kita tengok IP route, dia akan tukar balik kepada sini. Pasal kat sini ada lower administrative distance. Itulah maksudnya floating IP. So floating IP dia tak semestinya untuk default route. Kan? Dia any static route. So maksudnya kita boleh juga untuk IP address. Okay, contoh R1 kan. Kalau kita nak pergi ke network, contoh saya nak configure network sini kan. So kalau kita tengok show IP route pergi ke 192.168.4.0. Okay, sekarang ni kalau ikutkan router entry dia, next hop adalah router sini, dia ikut sini. 16.2 kat sini. Apa kata saya nak install dia pergi kat sini, kan? Tapi itu sebagai backup je. So sama juga kita buat floating IP. Okay, so IP route 192.168.4.0 So next hop dia pergi sini pula. Okay, 172.116.4.2. Oh silap. Dia bukan .2. .1 lah. Bawah ni .1. 1, so AD dia tinggi sikit. Okay. Okay, so kalau kita tengok, saya dah configure 2. 192.168.4.0. So ada 2 routing entry. Tapi kalau kita tengok dekat routing table, mana satu yang dia terima? Contoh nak pergi ke show IP route 192.168.4.0. Okay, so sekarang ni dia prefer kat sini lagi lah. Kan? Dia prefer kat atas ni. Okay, pasal dekat atas ni dia ada lower AD. So contoh kalau saya shutdown port ke atas ni, port ni buat apa ni? Simulate lah, maksudnya simulate ada macam link down kan, fiber putus, kabel putus ataupun router kat sini ada problem kan, power outage. So copy interface gig 0021, saya shutdown. Right. So kalau kita tengok routing table sekarang ni, kalau kita nak pergi ke sini, show IP route 192.168.4.0. Okay, nampak dia pergi ke backup path dia yang floating tu 16.4.1. Dia pergi bawah ni pula. Okay. So inilah kalau kita buat floating lah sebenarnya untuk kita punya backup path. Okay. On kan balik. Bila once dia nampak up as expected, kita show IP route balik ke sini, dia akan ikut jalan atas lah. Okay, sebab dia free ke atas, pasal AD dia lagi rendah. Okay, so far the question about that? Guys, okay? Faham? Sir, Ya? Yeah? yang AD tu auto ke macam mana? Okay, dia macam saya cakap, dia ada default dia. Kalau kita tak specify untuk static route, dia punya metric default dia adalah 1. Kalau kita tak letak apa-apa. Tapi kalau kita specify, dia bergantung lah. So AD ni dia ada AD untuk route ni kan, administrative distance ni dia ada kalau kita tengok dekat Google punya ni, Cisco administrative distance. Nampak dekat sini. Kalau static route by default 1. Kalau kita tak specify apa-apa. Kalau kita pakai dynamic macam contoh EIGRP ke OSPF, OSPF 110. So contoh dalam routing table tu dia ada route daripada OSPF dengan static route. So dia akan prefer dulu static route. Faham tak? Unless kalau kat static route tu kita letak AD dia tinggi daripada OSPF. So dia akan prefer OSPF. Oh, okay. Thank you, sir. Right. Tapi ni AD tau, dia ada satu lagi metrik. Tapi luar daripada scope you guys lah. Sebenarnya dia ada cost pula. Yang ni untuk administrative distance. Dia ada satu lagi namanya cost. Tapi itu lain lah. Itu cost tu kita nak prefer path mana. Itu lain. Tapi ni so far yang untuk dalam you guys punya syllabus administrative distance lah. Dan AD ni dia sebenarnya dia bergantung pada vendors yang set. Kalau Cisco inilah dia punya set. Kalau contoh macam Juniper. Ni lain pula. Kalau static dia adalah 5 by default. Kalau Cisco tadi 1 kan.
Juniper 5. So kalau kita bila kita kerja nanti, selalunya dia tak adanya company semua pakai Cisco. Kadang ada satu pakai Cisco, tiba-tiba satu tu pakai Juniper, satu tu pakai Huawei. So kita kena sentiasa tahulah administrative distance ni. Pasal nanti pelik, nanti kita cakap okay, saya nak pergi lalu sini tapi dia lalu jalan lain. Pasal kita sebenarnya tak check dia punya AD ni. Okay. Okay, kita teruskan. Ada question apa-apa lagi? Dan saya teruskan. So ini tadilah saya dah tunjuk dah. You guys please baca balik lah slide saya ni. Saya tunjuk by practical, okay. So kalau saya baca slide je nanti you guys boring. Okay, macam nak test tadi, show IP route. Tadi guna command untuk IPv6, show IPv6 route static tadi. Okay, static host route. Okay, host route ni maksudnya yang spesifik. So kita tadi so far kita configure default route ataupun kita configure network. Macam tadi kan, kalau kita show, kita tengok. Saya configure ni. Okay. Kita ada default route ataupun saya configure ke network. Kan, 4.0, so subnet mask. So maksudnya semua yang dalam network tu dia akan match dengan network ni lah, network statement ni. Tetapi kita juga boleh buat static route untuk specific host. Maksudnya untuk satu device je. So dia ni lah, dia jadi very specific lah. 192.168.4. Contoh. Lama ada translating pula. Okay, contoh. Dekat 4 ni. Okay. Contohlah kalau kita nak buat show IP route. Pergi ke network ni, nak pergi ke komputer ni 192.168.4.10. So nampak dia akan matchkan dengan static route yang routing entry yang dengan network. Kan? Dengan network punya. Tapi kita boleh buat untuk host, kita boleh tambah contoh IP route spesifik untuk host. So 192.168.4.10 terus. Nampak? Lagi spesifik. So 255, 255, 255, 255 tak silap. Dia punya subnet mask tu kena spesifik. Sekejap betul lah. /32, 255. Betul? 255. Okay, so next hop dia contoh kita. Okay, so next swap dia kita pergi bawah ni lah contoh So 192.168.1.1. Okay, so kalau kita tengok routing entries dia kan, kalau kita nak matchkan ke 192.168.4.10 kan tadi dia matchkan dengan routing entry untuk network kan. So sekarang nampak dia dah ada lagi spesifik, dia dah pergi matchkan dengan 32 dah spesifik. So tak kenapa dia prefer yang lagi spesifik instead of yang network. So begitu. Tadi kan dia ikut network. Betul, kenapa dia tak nak guna routing entry untuk network? Kenapa dia gunakan untuk host pula? Pasal ada lagi spesifik. Lagi laju. Lagi laju. Kan kita belajar kita belajar minggu lepas. Betul tu. Dia bukan lagi laju kalau kita belajar minggu lepas routing konsep ni. Sekejap saya buka je loading. Sekejap alamak loading. Okay, buka. So routing concept ni kan kita ada belajar about longest prefix match kan? Path equals longest match. Tadi kalau kita masukkan network dia /24 betul tak? Kalau kita masukkan host dia /32. So mana lagi spesifik? Host kan? 32. 32. So kalau route nampak tak? Static ni untuk ke ni nampak? Jadi untuk satu ke network, satu ke 32. So dia dah match dengan spesifik. So longer specific match. So dia lagi prefer route yang ni. Itu yang nombor 1 untuk routing table. Okay.
teruskan. Tak ada lah kot. Verify static host. Okay, static route guna link local NetSwap pun boleh. Macam tadi, untuk IPv6, okay kan IPv6 dia ada link local kan. So kalau saya show IPv6 route, so far saya configure ni NetSwap dia adalah NetSwap IP untuk dia punya global IP, global unicast punya prefix. You guys belajar kan sebelum ni IPv6 dia ada unicast, betul ada link local kan. So kita boleh juga buatkan NetSwap dia instead of IP unicast, kita boleh juga NetSwap dia adalah link local yang start pada FE. So contoh kalau kat interface saya buka balik yang ni kan. Okey, so contoh kan dia nak pergi NetSwap dia kat sini contoh. Kalau slide dia. Okey. So kalau contoh NetSwap ke sana kan. So kalau saya show IPv6 route. Okey. NetSwap dia ada tak NetSwap dia match dengan sana 201.db8.acad 1-2 kat sana. Okay. D1, DB8. Ada routing 3. Oh sorry, CD4. DB8. Alamak. AC18. Ini betul. Oh, cafe CD pula. Cafe.1. Okay, ni ada kan. So, ni adalah unicast. So, boleh je saya buat next hop dia adalah link local. So, kalau saya pergi kat interface ni kan. Ni. Gig 00 ni. Okay. Kalau saya buat show IP interface gig 000. So dia ada satu untuk IPv6 dia. IPv6 interface. Okay. So dia ada global unicast dia. So which is 2001 di .cafe.1.2 ni. Dan kita juga boleh buat menggunakan dia punya link local, which is this one, sebagai next hop pun boleh. Tapi link local ni macam saya cakap lah, dia hanya limited kepada dalam satu LAN tu saja, maksudnya dalam satu domain ni saja. Okay. Ada soalan? Okay, teruskan. Okay, ni you guys punya lab lah. So you guys ada yang dah start buat lab ke untuk static route tu? Pening tak? Ke tak pening? Ada soalan? Ada. Ada? Okay, sekejap saya buka balik. Kau ada soalan berkenaan lab? Tak ada lagi saya. Tak ada je. Tak apa, nanti kalau ada tanya tak kisah. Boleh je. Ada tu. Saya nak tanya yang tu, yang LO tu. Loopback. Loopback ni dia spesifik IP. Dia letak dekat ni lah, dekat router ni. Dia macam SVI. Kalau kat switch kita panggil dia SVI kan. Kalau router dia panggil loopback. Tu contoh kat sini kan. Dekat router tu sendiri saya tak assign IP dekat interface kan. Selama ni kita letak IP dekat interface kan. So contoh kat sini saya boleh conf-t. So interface LO. Loopback 1 0, loopback 1 2 3 LO. Loopback. So IP address kena spesifik ni lah, letaklah IP address. Dia adalah sekarang ni dah pegang. So kalau contoh letak IP address kita ikut sini kan.
Okay, 10.1.0. Okay. Kita ikut je Sekejap. 10.1.0.1 255 kan. Slash 24 tu kan. Apa benda tu kan. Kita tulis LO, IP address 10.1.0.1 255 tu. No shot. Oh. Dia virtual, dia macam SVI kan, dekat switch sebelum kita buat SVI kan. Kita buat interface VLAN kan. Mana ada kita assign dekat port. Kita router sebelum ni kan. Kalau kita tengok kat show show IP route, nanti directly connected, nampak tak? Ada satu lagi directly connected. Pasal dia connected kat diri dia. Kan? Nampak 10 dot ni. Kan? Oh, okay. Tu lah loopback. So loopback ni penting juga sebenarnya, tapi itu sebenarnya untuk advanced concept sebenarnya. Maksudnya memang ada kat sini, tapi later on bila mungkin you guys belajar CCNA 3, untuk macam you guys buat configuration untuk routing, dynamic routing kan, router ID tu sebenarnya adalah you guys punya loopback IP. Maksudnya IP yang kita assign dekat router tu sendiri. Bukan dekat interface router, tapi kat router tu sendiri. Okay. Soalan seterusnya? Ada apa-apa? Oh, satu lagi saya nak cakap kan. Kalau you guys tengok saya configure dekat router ni, saya tak buat router security pun. Maksudnya kadang-kadang hostname pun saya tak tukar, enable secret pun saya tak buat, betul buat. Kena buat. Tapi takkanlah nanti panjang pula lecture dah lah sepatutnya 40 minit je. So nanti you guys keluar kan. Sejam lebih dah boring lah. So saya buat yang untuk kita punya untuk kita punya chapter tu je lah. Tapi sebenarnya untuk memang best practice, memang untuk skill based exam nanti pun memang kena buat lah. Kena buat balik VTY ni semua, kena buat enable secret. Jangan tinggal lah benda tu. Ingat boleh skip. Tak boleh. Benda tu best practice. Saya ni pasal nak tunjuk cepat je. Okay. Apa lagi? Right. You guys ada mood untuk next lecture ke dah tak larat dah? Ni sikit je ni, 24 je ni nak troubleshoot. Tak tahulah diorang ni. Sikit orang ni. Double. Sikit je ni troubleshoot, 24 slide ni pun bukan banyak pun. Jangan nak cakap macam nak troubleshoot lah. Boleh kan? kot. Ijat boleh. Ijat boleh. So untuk module 16 is about troubleshooting static and default route. Tadi kita dah we already learn lah macam mana we want to configure static route. So we have dalam static route kita ada host route, kita ada default route, lepas tu kita ada static lah, maksudnya ke network. Dan kalau contoh kita buat static route tapi tak jalan kan, network tu pergi sepatutnya ni tapi tak unreachable. So macam mana kita troubleshoot? So kita tengok packet processing with static route. Okay, so PC1 contoh kita ada topologi ni. So PC1 address a packet to PC3 and send it to the default gateway. So PC1 dia nak pergi ping PC3, tapi PC1 takkan kita nak configure static route dekat satu kan. So dia hanya forward kepada default gateway dia, which is router 1. So router 1 yang akan buat routing tu. Kan? So when packet arrive on R1 interface ni, so dia akan decapsulate the packet and dia akan bacalah routing table tu dalam yang show IP route tu kan. So kalau destination IP tu match, maksudnya kat R1 ni adalah dalam routing table tu. Kan? Maksudnya either dia kena dekat 000 ke ataupun dia kena dekat setting route ke ataupun apa-apa, dia boleh forward lah. Kalau tiba-tiba kat routing table ni kosong, maksudnya tak ada. Dia pergi check tu, dia ni nak pergi kat mana? So apa router akan buat? Dia akan, kalau dia tak ada default route, dia akan drop je lah packet tu. Kalau ada default route, dia akan forward ke default route dia. Okay. Okay, so itulah assuming R1 match kan. Macam tadi R1, okay ada routing entry untuk ke network 192.168.2.0. Dia akan forwardkan ke next hop dia lah. So mungkin dalam routing entry tu next hop dah ada R2, so dia akan forward ke R2. So R2 pun akan buat benda yang sama. Itulah kerja router.
Itulah nama dia, kenapa kita panggil dia router. Dia adalah routing. Dia yang buat routing tu. Dia akan dia macam apa ni lah, postman. Dia tengok, okay, surat ni nak pergi mana. Dia akan tengok lah dia header tu. Lepas tu dia akan matchkan dengan routing table dia. Okay. Soalan cepu mak, kenapa switch kita panggil switch? Sebab dia switching. Switching kan, dia Dia tengok switch. layer tu. Dia tengok frame, dia tengok MAC address pula. Dia lain. Okay. So itulah. So boleh lah. You kan baca sini tapi sama anyhow. Kalau ada match ke R2 pun sama, dia akan forward kan. Tapi dia nak forward kan ni, dia ada layer 2 punya address juga. Maksudnya untuk dalam layer 3 punya packet tu, untuk dia punya destination IP takkan bertukar. Setiap hop tak akan bertukar. Tapi untuk layer 2, untuk switching dia akan bertukar tau. Maksudnya PC1 ni dekat layer 2 dia, layer 3 dia mungkin destination dia ke PC3. Tapi PC1 punya layer 2 MAC address, destination MAC address dia bukan destination address untuk PC3 tau. Destination address dia adalah dia punya default gateway. Lepas tu nanti R1 buka, dia akan tukar default gateway dia, dia akan tukar dia punya destination MAC address ke router R2 yang dekat interface .2 ni. Dia akan tukar, MAC address dia akan bertukar setiap hop. Tetapi untuk IP address tak. Itulah beza routing dengan switching. Okay. Okay, so nak troubleshoot. Okay, so network fails for a number of reasons. So macam saya cakap tadi, selalunya dalam network selalu interface tu fail lah. Port tu kan rosak ke, ataupun link tu putus kan, kabel putus somewhere, ataupun kalau kita subscribe dengan Telekom kan, ataupun dengan ISP untuk link tu, kadang-kadang ISP nya network pun bukan boleh reliable sangat. Kadang-kadang rosak ke, link down ke, ataupun link tu dia jadi congested ke, ataupun salah configure. So macam-macam lah problem berkenaan dengan static route. Okay, so macam mana kita nak configure? Kita boleh gunakan ping macam tadilah yang saya tunjuk dalam you guys punya example tu. Kita ada ping, kita ada trace route. Kalau ping kita tengoklah layer 3 connectivity dia. Kalau trace route kita tengok setiap hop dia lalu ke mana. Okay, show IP route kita nak tengok kita punya routing table. Show IP interface brief kita akan tengok display interface status. Kan tadi kan. Show IP interface brief tadi. Tahulah up, apa IP kita letak dekat interface tu. Okay. Show CDP neighbor. Saya sebenarnya memang sangat tak suka CDP ni. Macam saya cakap lah, dia ada security issue kan. Sebelum kita belajar. Pasal kita ni. So selalunya memang kalau bila kita kerja memang kita akan disable CDP ni. Tapi boleh lah kalau dalam syllabus ni cakap okay boleh lah dia guna CDP ni nak tengok next hop nak validate sama ada layer 1 layer 2 connectivity antara router ni ke router ni okey ke tak. Okay, so kalau nak solve kan kita boleh buat extended ping. Okay, macam tadi saya tunjuk dalam example, saya ping biasa je. So contohlah. Okay, kan, so contohlah router ni nak pergi ke PC10 ni. So saya guna ping. Enable, so ping 192 apa entah IP dia. 192.168.4.10 sampai lah. Sampai. Okay. Perasan tak kenapa setiap kali kita ni dia kena ni balik. Dia kena ni balik. Saya rasa kan pasal saya tak enable IP safe. IP safe. Barulah dia ada catching. Okay, anyhow, kalau kita guna ping, dia ada extended. Contoh, kita nak ping ke destination 192.168.4.10. So kita boleh tanda soal lagi. Tak ada. Router ni tak boleh buat extended. Rumah lain lah. Tengok. Oh, tak ada lah. So route iOS tu.
And then now kita ping lah, kita guna ping point dia. Kita nak tengok sama ada sampai ke tak sampai. Itu je lah. Okay, so ada question? Is it okay? Everything okay? Okay, sir. Right, so please buat you guys punya lab. So sebenarnya kita ada satu je lagi lecture which is kita akan buat minggu depan lah. Kita akan buat nama dia first hop redundancy. Sekejap. FHR konsep dia, sekejap. Kita akan lecture minggu depan lah. Bukan. Itu. Okay. First hop redundancy protocol. So senang cerita macam ni. Kan tadi kita belajar apa ni? Kita belajar berkenaan dengan default route kan? Ataupun next hop kita kan? So kalau kita tengok kat sini, ni intro je lah, intro contoh kan kat sini kan. Kalau kat sini tak ada redundant link, so dia ada satu je next hop dia. Satu kat sini kan next hop. So apa jadi kalau router ni rosak? Takkanlah the whole network down kan? So kalau untuk network yang perlukan high availability atau redundancy, kita boleh buat dia next hop dia ada satu IP je. Maksudnya ada dua router ada dua redundant, tapi kan dua router ni dia akan sharekan sama IP. So bagi branch ni dia nampak macam ada satu next hop je, tapi sebenarnya ada dua. Itulah FHRP. Tu untuk kita akan belajar minggu depan lah. Okay, so I think that's all for today. Kalau tak ada soalan lagi, I think we can end our lecture. Is it okay? Okay. Oh, jap. Saya dah buat. Attendance ke? Kan, dah agak lah. Tu ayat dia. Dia paling last. Attendance tak ada. Itulah tu. Sekejap. Attendance. Okay, saya letak kat chat box. Okay, so semua please isi your attendance dan nanti saya akan share video recording lah. So untuk video recording lecture kita ni ada dua parts lah. So ada part 1 semalam, tu ada part 2. Nanti I will share dekat WhatsApp group. Saya kena upload kat YouTube dulu lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum. I see you guys next week, okay? Thank you, sir. Alright, no problem.